Kita hanya ngobrol-ngobrol ringan saja, geng. Nggak tahu kenapa tiba-tiba membahas masalah keselamatan, ya, keamanan, proteksi yang ada di Putrajaya. Tiba-tiba kita ngobrolnya ke arah situ gitu, geng, ya. So mungkin dengan wujudnya terowongan tersebut, geng, ya mungkin salah satunya adalah untuk upaya penyelamatan, ya, keselamatan untuk para pejabat mungkin yang ada di Putrajaya, Perdana Menteri, menteri-menteri begitu kan. Langsung mereka dibawa ke KLIA. Nah, juga bukan hanya sekedar sebuah institusi pendidikan, tetapi juga merupakan markas militer ketentaraan yang tercanggih di dunia. Oleh karena itulah Tun Mahathir tidak gentar dengan mana-mana pihak yang menentangnya karena beliau mempunyai intelligence service yang standing dengan CIA di dalam melindungi presiden. Yo Re, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re, bertemu lagi ada saya di sini. Wak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat Re, ya. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya Fakta Channel mengupload video baru dan ada beberapa kawan-kawan minta saya untuk mereview, mengulas video dari Fakta Channel, geng, ya. Contohnya seperti ini. Nah, itu dia, geng, ya. Oke, dan kita lihat sama-sama. Oh, apa ini? 10 lokasi rahasia yang disembunyikan di Malaysia. Lubang aneh ke markas rahasia. Oke. Malaysia Kantoi, bina sekolah khas latih pengintip seluruh dunia. Oh, oke. Kita akan lihat, geng, ya. Seperti apa videonya. Ini cukup menarik karena aku jadi penasaran juga lah, geng, ya. Tertanya-tanya sebenarnya apa ini yang dirahasiakan oleh negara Malaysia sampai-sampai mereka membuat lokasi-lokasi yang sekiranya ini dirahasiakan, ya. Oke, seperti biasanya sebelum kita mulai video ini, geng, hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu, geng, ya. So langsung kita mulai, geng, videonya seperti apa ini. Oke, disclaimer, maklumat rahasia ataupun lokasi dalam video ini tidak pernah dibongkar, didedahkan atau dibocorkan oleh Fakta pada awalnya. Sebaliknya, maklumat ini boleh ditemui dan diakses secara publik oleh sesiapa yang mencarinya. Oh, Fakta mengajak orang untuk menyelidiki dan menilai kebenaran fakta ini sebelum membuat sembarang andaian. Mungkin ada lebih banyak yang tersimpan di balik tabir. Baru-baru ini, Fakta dapat satu email daripada korang semua yang mendakwa kononnya terdapat sebuah agensi kerajaan Malaysia yang beroperasi secara gelap bernama Semasum. Ui. Sekarang ni dah jadi macam trend pula. Korang bagi cadangan dekat Fakta melalui email kan? Jujurnya Fakta tak pernah tahu dan dengar pasal Semasum, dan sebab itulah Fakta keluarkan disclaimer pada awal video tadi. Tapi benarkah terdapat tempat seperti itu di Malaysia? Nampak macam tak logik kan? Tapi sekiranya ia tak logik, macam mana ceritanya boleh timbul? Oleh itu dalam video kali ini, Fakta nak korang tengok dan nilaikan sendiri sejauh manakah kebenaran lokasi-lokasi yang bakal Fakta ceritakan. Siapa tahu mungkin ada rahsia yang membawa kita lebih. Maaf, silap intonasi pula. Siapa tahu mungkin ada rahsia yang membawa kita lebih dekat kepada kebenaran yang tersembunyi. Oke, kita lihat, geng. Sebenarnya 10 apa ini? tempat yang dirahsiakan di Malaysia. Sebelum tu jangan lupa subscribe Fakta tau. Sudah dong. Dan jangan lupa tekan loceng. Subscribe, ya. 10. Oke. Peti simpanan dokumen rahsia negara. Seperti yang korang tahu, salah satu aspek yang paling kritikal dalam menjamin kepentingan serta keselamatan sesebuah negara adalah maklumat, kan? Disebabkan itulah terdapat peti dan dokumen di Malaysia yang mengandungi maklumat penting negara akan dikategorikan sebagai rahsia besar negara berdasarkan Akta Rahsia Rasmi 1972 atau OSA, di mana ia perlu disimpan dan dijaga dengan sangat-sangat rapi. Sebab itulah kawalan peti simpanan dokumen rahsia negara sangat-sangat ketat sehingga kan semua pegawai
yang bertugas menjaganya diwajibkan menandatangani akuan sumpah dan terdapat prosedur ketat yang perlu dipatuhi ketika menguruskannya. Malah, lokasi sebenar peti simpanan itu juga turut dirahsiakan bagi mengelakkan daripada sebarang cubaan untuk mencurinya atau disabotaj. Selain itu, dikatakan peti besi ini turut mempunyai kod rahsia dan ada sesetengahnya menggunakan biometrik yang akan ditukar setahun sekali, di mana peti ini akan diawasi oleh kamera keselamatan dan dijaga oleh pengawal 24 jam. Okey. Jadi dikarenakan memang sangat rahasia sekali ya, sampai-sampai dijaga dengan pengawasan yang cukup ketat, dan untuk biometriknya ini geng ya diubah setahun sekali nih geng ya. Ya dokumen-dokumen rahasia yang sekiranya mungkin orang awam itu nggak boleh tahu geng ya. Oke. Ini menarik ini. Kita lanjut lagi geng. 9. Ya. Bangka bawah menara telekom. Cuba korang bayangkan kalau di bawah Kuala Lumpur tersembunyinya sebuah ruangan rahsia sebesar padang bola. Menurut banyak perkongsian yang Fakta jumpa, ramai yang mendakwa terdapatnya sebuah kawasan bawah tanah atau bangka yang terletak di Jalan Raja Chulan berhampiran Museum Telekom. Malah laluan ini yang didakwa dibina oleh pihak British menghubungkan Bukit Nanas, Museum Telekom dan Sekolah St. John. Bukan itu saja, terdapat juga saksi yang mendakwa pernah memasuki bangka ini mengatakan kawasan itu mempunyai keluasan seperti padang bola dengan ketinggian dari lantai ke bumbung setinggi 2 meter. Mungkin itu merupakan terowong untuk laluan kabel telekomunikasi kot. Tapi takkanlah sebesar padang bola kan? Walaupun pintu untuk masuk ke laluan tersebut didakwa berada di sekitar Museum Telekom, namun ia tidak pernah dijumpai sehingga kini. Tapi kan sebelum ni Fakta pernah buat pasal terowong rahsia yang dijumpai di Bukit Nanas. Terowong rahsia yang berusia ratusan tahun sepanjang 10 meter. Mungkinkah terdapat kebenaran di sebalik cerita ni? Waduh. Terowongan Bukit Nanas. Kira-kira untuk apa geng ya? Di dalam bawah tanah itu ada bunker sebesar padang bola sepak geng. Misterius betul geng ya. Oke. Dan ini letaknya berada di Jalan Raja Chulan geng ya. Nah itu dia. Tapi ada yang pernah bercakap ya, beberapa saksi mengatakan yang pernah memasuki bunkernya ini geng, katanya luasnya ini sampai ukuran padang bola sepak geng. Waduh, berarti kan luas betul itu geng ya. Waduh, oke. Ini masih misteri nih ya. Kita lihat. Pernah buat pasal terowong rahsia yang dijumpai di Bukit Nanas. Nah, apakah ada hubungannya dengan terowongan Bukit Nanas? Tahun sepanjang 10 meter. Mungkinkah terdapat kebenaran di sebalik cerita ni? Nah, itulah. Nah, di sini ya. Terowong Bukit Nanas. 8. Monumen Alaf Baru. Korang pernah perasan tak benda ni kalau korang pergi Putrajaya? Apa benda sebenarnya tu? Macam kalau peluru. korang nak tahu, tugu ini dipanggil sebagai Monumen Alaf Baru yang terletak di Presiden 2 Putrajaya dan ia merupakan monumen negara macam yang ballpoint, pertama geng. dibina khas untuk wilayah Persekutuan Putrajaya. Apa yang menariknya, di bawah tugu ini jugalah tempat di mana Perdana Menteri Malaysia yang ke-4 dan 7 menanam kapsul masa, di mana kapsul itu didakwa akan dibuka pada tahun 2020. Kejap. Maksudnya kapsul tu dah dibuka ke? Jawapannya belum lagi. Sebab apa? Belum. Bukan setakat fakta, tapi ramai yang pernah mempersoalkan pasal isu ni. Namun yang berpaling di paling misteri adalah kalau korang tengok betul-betul dekat bahagian atas monumen ini, dikatakan terdapat kod rahsia yang berbentuk seperti kod binary dililit di sekeliling monumen itu. Apa maksud sebenar kod tu? Fakta dah puas cari, namun masih tiada seorang pun di Malaysia yang menafsirkannya. Mungkin sebab ramai yang tak perasan kod. Siapa tahu apa maksud kod rahsia ni? Kok misteri geng ya? Ini masih belum terpecahkan geng ya. Arti dari kode rahasia ini geng ya. Ada yang tahu geng? Oke, kita lanjut lagi geng. 7. Terowong bawah tanah Ipoh. Di Ipoh pun Di ada. tengah-tengah bandaraya Ipoh terdapat laluan rahsia bawah tanah. Macam susah nak percaya kan? Pernah tak korang dengar cerita orang tua dulu, mungkin mereka ada mengisahkan tentang sebuah terowong atau laluan rahsia di Bandaraya Ipoh yang menghubungkan
beberapa bangunan di sekitarnya. Tetapi menurut perkongsian daripada beberapa orang saksi yang pernah bekerja dan masuk ke laluan rahsia itu, ketika pemerintahan British, mereka mendakwa terowong tersebut menghubungkan 3 bangunan warisan di tengah-tengah bandaraya itu. Malah ketika pemerintahan British, terowong itu juga didakwa pernah digunakan untuk membawa pesalah dari balai polis ke mahkamah dalam keadaan yang selamat daripada serangan hendap. Faktor pernah ceritakan mengenai terowong ini. Pertama, pintu masuk Ya, ingat dan saya. terletak di hadapan bangunan pejabat ketua polis yang kini merupakan bangunan Dewan Bandaraya Ipoh. Ah. Kedua, terowong itu mampu memuatkan 3 orang dalam satu masa dan kelihatan seakan-akan longkang besar dengan ketinggian antara 1.5 hingga 1.8 meter. Walau bagaimanapun, pelbagai usaha untuk mencari pintu masuk ke laluan rahsia yang kononnya terletak di antara Padang Ipoh dan balai polis yang kini dikenali sebagai bangunan Dewan Bandaraya Ipoh telah dilakukan selama bertahun-tahun tetapi tetap gagal. Masih misteri juga nih. 6. Tapak rahsia dinosaur? Hah? Dinosaur wujud dekat Malaysia? Ya. Kalau korang nak tahu, pada tahun 2014, sekumpulan penyelidik geologi dari Universiti Malaya telah menjumpai fosil gigi yang pertama di Malaysia dipercayai milik anak dinosaur jenis Spinosaurid, iaitu spesies dinosaur yang lebih besar daripada spesies T-Rex. Menurut kajian, dinosaur Spinosaurid didakwa merupakan spesies dinosaur setinggi 50 kaki yang memakan Besar kehidupan betul. air dan ia seolah-olah mempunyai sebuah sirip di bahagian belakangnya. Kajian ini merupakan kerjasama Universiti Malaya bersama Waseda University dan Kumamoto University Jepun dan ia telah bermula sejak 2012. Fosil tersebut didakwa ditemui di sebuah kawasan hutan di Pahang. Namun begitu, para penyelidik dikatakan membuat keputusan untuk merahsiakan lokasi sebenar penemuan itu kerana risau berlaku pencerobohan di kawasan kajian. Malah bila fakta nak cari lokasi sebenar tempat ni pun, banyak artikel berita rasmi turut merahsiakan lokasi sebenar tempat itu. Ya, takutnya nanti diceroboh, diapa-apain, kan itu suatu penemuan yang berharga juga, geng ya. Membuktikan ya, intinya pernah ada betul tak dinosaur yang ada di Malaysia ini ya. Ya kalau ada pencerobohan kan bahaya juga, geng ya. Jadi betul lah kalau memang tempatnya, lokasinya itu dirahasiakan. Takutnya nanti ada yang iseng ya kan, geng ya, ada yang menceroboh, akhirnya tidak original lagi nih, geng ya. Itu. Oke. 5. Bangka Putrajaya. Bangker Rahsia tersembunyi di Putrajaya. Putrajaya. Tajuk ni pun fakta ini pernah nih. di mana terowong rahsia ini telah menjadi isu yang sangat-sangat viral dibincangkan sejak beberapa tahun lalu. Menurut perkongsian, ada yang mendakwa secara tidak sengaja terjumpa Untuk laluan MRT masuk kan dalam ini? terowong ini dan MRT mendapati atau terdapat LRT lah. puluhan tingkat lagi berada di bawahnya seakan-akan bangka. Namun dia tak berani nak masuk lebih dalam kerana kawasan itu dikawal ketat. Ada yang mendakwa terowong itu bersambung dengan beberapa tempat dan salah satunya adalah KLIA dan tempat tersimpannya meriam anti pesawat. Jauh tu. Oke. Kalau tengok map, jarak antara Putrajaya ke KLIA adalah sejauh hampir 22 km. Tapi kalau kita fikir balik, kan banyak pemimpin negara berpusat di Putrajaya, jadi mestilah ada langkah keselamatan atau protokol keselamatan jika terdapat ancaman kan? Betul juga Namun sih yang bila ini. faktor selidik lagi dalam pasal benda ni, ada yang mendakwa terowong itu sebenarnya cumalah terowong monorail yang terbengkalai dan salah satu faktor yang ditutup adalah bagi tujuan keselamatan. Tapi kalau terowong monorail takkanlah sampai berpuluh tingkat seperti dakwaan tu kan? Betul Yang juga mana ya. satu betul, korang nilaikanlah sendiri. Ini MIB nih. Tapi iya juga sih kayaknya, kalau monorail nggak sampai bertingkat-tingkat gitu kan. Iya kan, betul tak? Tapi itu ada untungnya juga apabila kalau di dalam terowongan itu ya tahu-tahu berkesinambung dengan KLIA. Takutnya kalau ada apa-apa, satu serangan yang terjadi nanti semisal, tapi jangan sampai lah, geng ya. Dikarenakan di Putrajaya itu kan semua pejabat-pejabat, orang-orang penting kan ada di situ semua, geng ya, di Putrajaya nih ya. Apabila kalau ada kenapa-kenapa begitu kan, geng ya, bisa diungsikan ya, bisa diselamatkan mungkin melalui terowongan itu yang langsung sampai ke KLIA. Tak pasti lah, geng ya, tapi yang jelas itu kemungkinan seperti itu bisa saja terjadi, geng ya. Karena saya pernah ya bincang-bincang lah, ngobrol-ngobrol dengan salah satu kawan yang ada di Malaysia ya.
Cak, sebenarnya senang saja kalau mau meruntuhkan Malaysia ya. Cukup hanya menyerang bagian Putrajaya ini dah pasti akan hancur negara Malaysia. Kita bincang-bincang sambil ngopi ya, itu agak ngeri juga geng ya. Jadi semasa saya malam-malam datang ke Putrajaya, tapi ternyata di Putrajaya itu dengar-dengar sih geng, dengar-dengar juga meskipun malam kelihatannya yang sepi, ternyata itu ada yang menjaga geng. Cuman kita nggak nampak, dengar-dengarnya seperti itu ya. Entah mungkin itu sniper, entah mungkin itu penjaga-penjaga mungkin dari askar yang tidak terlihat maybe geng ya. Karena memang ketika di malam hari itu nampak sangat sepi sekali geng, ketika saya melalui atau melintas di Putrajaya geng ya. Itu geng. Jadi benar tidaknya aku juga tak pasti geng, tapi yang jelas itu ya salah satu pengalaman perkongsian dari orang tempatan asli geng yang ada di Malaysia. Kita hanya ngobrol-ngobrol ringan saja geng, nggak tahu kenapa tiba-tiba membahas masalah keselamatan ya, keamanan, proteksi yang ada di Putrajaya. Tiba-tiba kita ngobrolnya ke arah situ gitu geng ya. Mungkin dengan wujudnya terowongan tersebut geng ya, mungkin salah satunya adalah untuk upaya penyelamatan ya, keselamatan untuk para pejabat mungkin yang ada di Putrajaya, Perdana Menteri, menteri-menteri begitu kan. Langsung mereka dibawa ke KLIA. Nah, itu tak pasti lagi ya. Mungkin kawan-kawan bolehlah berpendapat di ruang komentar ya. Oke, kita next, lanjut lagi. 4. Semasum. Apa ini? Seperti yang Fakta katakan di awal intro tadi, Fakta tak pernah tahu atau dengar pasal perkara ini. Untuk menjawab pertanyaan dalam email tersebut, Fakta telah melakukan sedikit kajian dan mendapati bahawa isu ini pernah dibahas dalam satu blog sahaja dan kemudian disebarkan atau copy paste di Facebook, dan hanya terdapat seorang saja yang bertanya di Twitter. Sumber informasi seperti ini sering kali menimbulkan keraguan, bukan kerana kredibiliti penulisannya, tetapi kerana adanya kesamaan dalam narasi yang digunakan. Menurut perkongsian itu, Semasum ini merupakan singkatan kepada Sekolah Menengah Agama Sains Universiti Mewah dan merupakan gabungan sekolah sains, agama dan universiti seluruh Malaysia di bawah sekolah berasrama penuh. Menurutnya lagi, sekolah ini merupakan institusi khas bagi pelajar yang betul-betul genius dan kebanyakannya dari golongan elit. Malah institusi ini juga didakwa merupakan markas ketenteraan tercanggih di dunia dan bertindak sebagai intelligence service yang setanding dengan CIA. Kan kaleng-kaleng. Lokasi institusi ini didakwa terletak di Hulu Kajang dan berupa seolah pekan kecil dan mempunyai lubang rahsia bawah tanah seperti bangkar yang dilengkapi dengan peluru misil yang canggih di kiri dan kanannya, di mana ia didakwa bersambung dengan kediaman Perdana Menteri. Wah, betulkah begitu? Sejauh mana kebenarannya? Wallahualam. Fakta dah cuba cari pasal institusi ini dengan pelbagai cara, namun tetap tak jumpa. Mungkin ia tak wujud atau mungkin ia ditutup kewujudannya seperti yang didakwa dalam penulisan ini, di mana agensi tersebut bekerjasama dengan syarikat berkaitan Google yang membantu melenyapkan kewujudan mereka. Teringat pula Fakta tentang Akademi Sekolah Risikan di bawah ATM, Kolej Risikan Angkatan Tentera Malaysia, merupakan sebuah institusi yang menjadikan platform pembelajaran dan latihan khas yang memfokuskan tentang cara dan teknik perisikan bertaraf dunia. Kalau itu gimana geng? Yang ini juga dirahasiakan geng ya. Oh alam ya, karena admin dari Fakta Channel pun juga sempat meriset ya, mengkaji itu sepertinya nggak bisa geng, nggak boleh ya. Semasum adalah sebuah institusi khas bagi pelajar-pelajar yang melepasi intelek, kecemerlangan, dan mereka yang benar-benar cerdik dalam akademik. Semasum juga bukan hanya sekedar sebuah institusi pendidikan, tetapi juga merupakan markas militer ketentaraan yang tercanggih di dunia. Oleh karena itulah Tun Mahathir tidak gentar dengan mana-mana pihak yang menentangnya, karena beliau mempunyai intelligence service yang standing dengan CIA di dalam melindungi presiden. Kawasan Semasum ini adalah sebuah pekan kecil yang mempunyai lubang rahasia di bawah tanah. Lubang rahasia ini mempunyai satu laluan yang menghubungkan kediaman Perdana Menteri terus ke Semasum. Lubang rahasia ini umpama sebuah bunker ya, di mana kanan setiap laluannya terdapat sektor hospital yang turut dilengkapi dengan peluru-peluru misil yang canggih geng. Nah, Singapura juga memiliki sistem sebegini yang dikenali sebagai Secret Military Singapore, di mana mereka juga mempunyai lubang rahasia di bawah tanah yang telah
tersedia peluru-peluru berpandu di mana mancungnya diarahkan oleh semenanjung Malaysia. Diarahkan ke arah semenanjung Malaysia. Waduh, oleh karena Samsung ini adalah satu dari kerahasiaan sulit kerajaan Malaysia, Anda tidak akan dapat mencari info atau maklumat mengenainya melalui internet seperti Google Search atau Google Maps. Ini karena mayoriti daripada mereka yang bekerja dengan syarikat yang berkaitan dengan Google, Yahoo, dan sebagainya adalah dari bekas pelajar Samsung itu sendiri. So, gimana geng? Menurut kalian ya? Wallahu alam, boleh komen di ruang komentar geng ya. Tapi menurut dari admin Fakta Channel geng ya, hanya satu blog saja yang mengulas tentang hal ini geng, tentang Samsung ini ya. So, gimana geng? Boleh komen ya di ruang komentar. Wallahu alam. Oke, kita next, lanjut lagi geng. 3. Markas MIIO. Apa ini? Ini merupakan agensi paling sulit dalam kerajaan. Kalau korang Paling nak tahu, sulit? pada mulanya nama MIIO atau Pertubuhan Perisikan Dua Malaysia ini dikenali sebagai bahagian penyelidikan Jabatan Perdana Menteri, dan nama itu digunakan sebagai salah satu cara menyembunyikan identiti mereka sebelum terdedah kepada umum pada tahun 2018. Malah sejak dari penubuhannya, MIIO telah beroperasi secara rahsia dalam membantu agensi-agensi lain dalam memerangi komunis di Malaysia dan banyak lagi yang melibatkan isu di dalam dan luar negara. Dan agensi ini juga didakwa pernah terlibat dalam perundingan damai antara kerajaan Filipina dan Barisan Pembebasan Islam Moro serta membantu memerangi gerakan ISIS secara senyap. Dipercayai agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri ini mempunyai lebih daripada 1,000 ejen dari seluruh dunia yang dianggotai oleh pelbagai individu dari pelbagai kepakaran bagi menggerakkan misi sulit demi melindungi keselamatan negara. Namun tak banyak maklumat mengenai MIIO ini yang fakta jumpa ialah dan nama pun rahsia kan? Iya, rahasia kan, jadi susah. Nice place. Nah ini MIB nih. So gimana geng? MIO ya, boleh komen lah di ruang komentar ya. 2. Bangka lapangan terbang Ipoh. Ipoh lagi. Sebuah kubu pelindungan bawah tanah ditemui berhampiran lapangan terbang Sultan Azlan Shah Ipoh. Pada tahun 2017, sekumpulan penyelidik dari Malaysia Historical Group secara tidak sengaja telah menjumpai sebuah bangka rahsia di bawah lapangan terbang Sultan Azlan Shah Ipoh ketika sedang membuat penyelidikan di sana. Apa yang mengejutkan, bangka yang dipercayai dibina ketika Perang Dunia Kedua oleh tentera British itu mempunyai keluasan yang mampu memuatkan sehingga 30 ke 40 orang. Malah penemuan itu juga dianggap sebagai yang pertama di negara Malaysia. Korang tengoklah, walaupun usia binaannya dah cecah lebih 75 tahun tapi nampak kukuh lagi kan? Iya. Ini kerana ia dibina khas untuk menahan ledakan daripada serangan bom udara. Bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa. 1 geng, apa ini? Penjara ISA. Hah? Penjara ISA di mana nih lokasinya? Ini adalah penjara paling rahsia di Malaysia. Kalau korang nak tahu, penjara ISA atau Pusat Tahanan Kemunting menempatkan individu yang ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960. Melalui akta ini, sesiapa yang dianggap boleh menimbulkan ancaman kepada negara boleh ditahan tanpa pembicaraan selama 60 hari dan boleh dilanjutkan hingga 2 tahun dengan kelulusan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Tahanan di sini terdiri daripada pelbagai individu termasuk komunis, pelampau agama, pengganas, pencetak duit palsu dan pembekal komponen nuklear di mana mereka tidak dibenarkan berkomunikasi dengan dunia luar tanpa peguam dan tiada lawatan dari ahli keluarga. Sebab itulah pada mulanya penjara ini dirahsiakan lokasinya daripada pengetahuan umum dan hanya pihak-pihak tertentu sahaja yang tahu kewujudannya. Namun setelah ramai bekas tahanan yang berdedahkan mengenainya, ditambahkan lagi ISA dimansuhkan pada tahun 2011, barulah penjara ini serta lokasinya didedahkan kepada umum yang kini dikenali sebagai Pusat Tahanan Kemunting. Walau bagaimanapun, akta ISA masih wujud di negara seperti Singapura dan Brunei. Walaupun di Brunei agak berbeza, malah terdapat akta yang hampir serupa di seluruh dunia seperti Patriot Act di US, NSA dan UAPA di India, TPIM di UK serta CTA di Australia dan Kanada. Fakta harap senarai dalam video kali ini sedikit sebanyak dapat menjawab persoalan daripada minta maaf jika sekiranya video ini tidak dapat menjawab sepenuhnya persoalan. Okeylah, itu sajalah untuk video kali ini. Ya, so gimana geng ya? Tapi dari senarai 10 lokasi rahasia yang disembunyikan di Malaysia geng,
ini memang ada beberapa poin-poin ya, itu memang sampai sekarang masih menjadi satu misteri geng ya. So dari senarai 1 sampai 10 yang mana nih geng yang menurut kalian benar-benar terpaling misteri? Nah, boleh komen di ruang komentar ya. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Terima kasih kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir ya. Dan sudah selesai, sudah lunas ya request kalian. Terima kasih dan saya minta maaf mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video geng ya. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh saya reaction, korang boleh follow sosial media saya, kirim link videonya di sini di Instagram. Dan akhirnya saya untuk dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye re.